Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar cikgu. Hari ini kita akan sambung topik 9 poligon asas, di mana minggu lepas cikgu sudah berkongsi kepada murid-murid tentang poligon, nama-nama poligon, sisi, bucu, perpenjuru, hubung kait antara ketiga-tiga tersebut, sifat segitiga, nama-nama segitiga dan juga sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. So hari ini kita akan tengok subtopik 9.3 berkaitan dengan sisi 4. Okey, ini adalah standard pembelajaran yang cikgu cuba selesaikan pada video kali ini. Yang pertama, cikgu akan cuba untuk menerangkan tentang sifat-sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi 4. Seterusnya, mengkelaskan sisi 4 berdasarkan sifat geometri. Selain itu, selepas tamatnya video ini, pelajar seharusnya dapat membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut pedalaman suatu sisi 4, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan pada suatu sisi 4, hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi 4 selari. Okay, selain itu, pelajar juga harus dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 serta menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi 4. Baiklah, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut tentang bagaimana untuk kamu mencari nilai sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi 4, kita lihat dulu sifat-sifat bagi sisi 4. So, yang pertama adalah segi 4 tepat. Segi 4 tepat mempunyai bilangan paksi simetri sebanyak 2. Dan sifat geometri segi 4 tepat ialah pasangan sisi yang bertentangan adalah sama, panjang dan selari. So, ini yang bertentangan. Semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Okay, sudut pedalaman setiap satu ni 90 darjah. Perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Okay, ini dia punya perpenjuru. Okay, ini perpenjuru dia. Okey, yang seterusnya segi 4 sama. So, segi 4 sama mempunyai 4 paksi simetri. Sifatnya ialah sisi bagi semua sisi di segi 4 sama ni adalah sama panjang. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Dan perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okey, yang ketiga ialah segi 4 selari. Segi 4 selari tidak mempunyai paksi simetri. Okey, manakala sifat-sifat geometri dia ialah pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. So, yang bertentangan sama panjang, sudut bertentangan adalah sama. Okey, untuk segi 4 selari dia berbeza dengan segi 4 tepat dan segi 4 sama. Okey, di mana segi 4 selari mempunyai sudut bertentangan yang sama. Maksudnya dia bukan 90 darjah. Dia boleh jadi apa-apa sudut, nilai sudut, tetapi yang bertentangan mempunyai nilai sudut yang sama. Dan perpenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita lihat rhombus. So, rhombus mempunyai dua paksi simetri, di mana semua sisi adalah sama panjang. Panjang sisi yang bertentangan adalah selari, sudut bertentangan adalah sama dan perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okay, trapezium tidak mempunyai paksi simetri, hanya mempunyai satu pasang sisi bertentangan yang selari. So, itu saja ciri dia. Dia tidak mempunyai sudut yang sama saiz. Biasanya, dia tidak tetap. Okey, dia tidak tetap, jadi dia tidak termasuk dalam sifat geometri. Yang ada hanya ada satu pasang yang dia punya sisi bertentangan ni selari. Manakala yang terakhir adalah lelayang, mempunyai satu paksi simetri yang ini. Okey. Dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. So, ini sama panjang, yang di bawah sama dengan sebelah dia. Mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama, hanya ini yang mempunyai sudut yang sama saiz. Okay, manakala yang atas dan bawah ni tidak sama saiz.
Satu daripada pepenjuru membahagi dua sama serenjang bagi pepenjuru yang lain. Satu daripada pepenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey, yang satu maksudnya satu pepenjuru tu dia membahagi dua sama serenjang dan membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey, itu adalah sifat-sifat sisi empat yang perlu pelajar kuasai. So ada 6 jenis. Yang pertama segi empat tepat, segi empat sama, segi empat selari, rhombus, trapezium dan juga lelayang. Okey, di sini bagaimana pelajar untuk mengira sudut pedalaman dan juga sudut peluaran sisi empat. So yang pertama, hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360 darjah. Yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi empat ialah 180 darjah. Dan yang ketiga, sudut bersebelahan dalam segi empat selari ataupun rhombus adalah sama. Okay, so kita tengok dalam bentuk gambar. Okey, ini yang pertama. Tadi dikatakan semua sudut pedalaman ni jika dijumlahkan dia sama dengan 360 darjah. Okey, so ingat. Segitiga sebelum ni jumlah sudut pedalaman 180. Tapi untuk sisi 4 jumlah sudut pedalaman 360 darjah. Okey, yang ini sudut pedalaman dengan sudut peluaran bersebelahan. Jumlah dia 180 kerana ini ialah sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus sebelum ni cikgu sudah ajar. Sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Manakala gambar raja yang kedua ni ialah berkaitan segi empat selari dan juga rhombus. Okey, di mana sudut bertentangan adalah sama. Okey, jika nilai P 60 darjah, R juga 60 darjah contohnya. Okey, so itu saja rumus yang perlu kamu tahu untuk sisi 4. Tapi kamu juga perlu ingat sudut-sudut dalam bab 8 sebelum ni kerana kamu boleh menggunakan kaedah penyelesaian di bab 8. Okey kelas, so sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk kamu mencari sudut pedalaman ataupun sudut peluaran bagi sisi 4. Okey, ini soalan cikgu ambil daripada latih diri 9.3b muka surat 216. Okey, dalam raja ni dia bagi PQT ialah garis lurus. Hitung nilai X. Okey, maksudnya cari nilai X. So seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, jumlah sudut pedalaman sisi 4 ialah 360. Okey, jumlah sudut di dalam ni 360 dan sudut peluaran ni tambah dengan sudut bersebelahan yang di dalam sama dengan 180 sebab ni sudut pada garis lurus. Okey, sekarang macam mana kita mau cari X? So sebelum kita cari X, kita kena cari sudut PQR. Okey, so sekarang kita mau cari sudut PQR. So kita akan cari jumlah sudut pedalaman tadi 360. Jadi kita tulis 115. Okey, 115 darjah tambah dengan 118 darjah tambah 68 darjah tambah sudut RQP. Okey, RQP ataupun PQR sama saja, sama dengan 360. Okey, so kamu tambah sini. Kamu akan dapat 301 darjah tambah sudut RQP sama dengan 360. So untuk kita cari sudut RQP, kita pindahkan 301 ke sebelah. So sudut RQP sama dengan 360 darjah tolak 301 darjah. Okey, kamu akan dapat 59 darjah. Okey, so sini kita sudah tahu sudut sini 59 darjah. Sekarang untuk kita cari X, 59 darjah tambah X sama dengan 180. Okey, so kita cikgu tunjukkan dekat sini.
59 darjah tadi yang kamu dapat, tambah dengan X sama dengan 180. So, cari X, pindahkan 59 ke sebelah kanan, 180 darjah tolak 59 darjah. Kamu tolak, kamu akan dapat X sama dengan 121 darjah. So, maksudnya sudut X tadi 121 darjah. Okey, sekarang soalan 2. Okey, kita masuk pada soalan 2. So, soalan 2 dia kata A, B, C dan D, E, F ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. So, dia bagi ni dua garis lurus, lepas tu ada garis bersilang dekat situ, garis BF. Okey, garis BF dengan CE. Okey, untuk kita cari Y, kita perlu cari X dulu, dan sudut bersebelahan X ialah 96 darjah. Okey, jadi 96 darjah tambah X sama dengan 180. So, untuk kamu cari X, 180 darjah tolak 96 darjah, kamu akan dapat 84 darjah. Okey, so sini 84 darjah. Okey, so kamu sudah 84 darjah. Sudut ini 90 darjah. So, untuk cari Y, kamu kena tahu sudut FBC, iaitu sebelah sini. Okey, sini kamu kena cari. So, untuk cari sudut tu, kamu ada sudut peluaran 84 darjah. Okey, jadi daripada 84 darjah tambah dengan sudut FBC sama dengan 180 darjah. Okey, jadi kamu cari sudut FBC sama dengan 180 darjah tolak 84 darjah, kamu akan dapat 96 darjah. Okey, ni kamu akan dapat 96 darjah. So, sini 96 darjah. Baru kita boleh cari Y. Okey, so kita cari Y. Kita guna. Okey, kita ambil sudut tadi 90 darjah tambah 84 darjah tambah 96 darjah tambah Y sama dengan 360 darjah. Okey, jadi 90 tambah 84 tambah 96 270 tambah Y sama dengan 360 darjah. So, Y sama dengan 360 darjah tolak 270 darjah. Okey, so kamu akan dapat 90 darjah. Okey, sekarang cikgu akan jelaskan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4. Okey, so gambar raja ni cikgu ambil daripada latih diri 9.3C. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks 217 soalan 1, okey, dia terangkan dekat sana PQRU. Okey, PQRU ialah segi 4 tepat dan RSTU ialah rhombus. SUV ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okey. So, bila dia bagi tahu kamu sesuatu sifat, suatu bentuk sisi 4, jadi dia mempunyai sifat-sifat tersendiri. Okey, bagi kita ingat balik sifat segi 4 tepat, iaitu untuk bentuk PQRU. Okey, segi 4 tepat dari segi sudut dia bagi tahu sudut bagi setiap sisi ialah 90 darjah. Okey, 90 darjah. So, automatik kamu tahu sini 90, 90, 90, sini pun 90. Okey. So, X, kalau X kamu tengok, dia merangkumi sini. Rhombus dan juga segi 4 tepat. Okey, jadi sebelah sini kamu sudah tahu sini 90 darjah. Jadi, kamu tinggal cari yang sebelah sini. Okey, sebelah sudut SRU. Okey, jadi ini ialah sebuah rhombus. So, sifat rhombus, sudut yang bertentangan mempunyai nilai yang sama. Okey, jadi kalau kamu tengok sudut STU, sini ialah 62 darjah. Okey, secara tidak langsung sudut dekat sebelah sini ialah 62
darjah. So kita sudah boleh cari X. Okay, so untuk kita cari X sama dengan 90 darjah tambah 62 darjah. So X ialah 152 darjah. Okay, itu untuk X. Sekarang kita mau cari Y. Okay, untuk kita cari Y, kita kena tahu berapa sudut sebelah sini. Okay, so tadi kamu sudah tahu sudut sebelah sini 62. Okay, 62 darjah. So kalau dia rhombus, dia mempunyai sifat garis selari. Okay, bermaksud jumlah sudut pedalaman. Okay, jumlah sudut pedalaman sebelah sini 180 darjah. Okay, untuk kita cari sudut sebelah sini, 62 darjah tambah sudut RUT. Okay, ini sudut RUT keseluruhan sini. RUT sama dengan 180 darjah. Okay, untuk cari sudut RUT 180 darjah tolak 60 tolak 62 darjah. Okay, kamu akan dapat 118 darjah. So 118 darjah untuk keseluruhan. Sini ialah satu garis lurus SUV. Dan kalau kamu ingat sifat rhombus, dia akan membahagi, dia punya penjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Maksud dia, bila sini ada garis lurus, dia akan bahagi dua ni menjadi sama besar. Okay, so untuk kita cari sudut sebelah sini, 118 darjah ni kita bahagi dua. So kamu akan dapat 59 darjah. So sini 59. Okay, yang cikgu gelapkan sini, ini 59 darjah. Baru kita boleh cari Y. So untuk kita cari Y, 59 darjah tambah Y sama dengan 180. Okay, so Y sama dengan 180 darjah tolak 59 darjah. Kamu akan dapat 121 darjah. So sudut Y sama dengan 121 darjah. Okey, so sekarang cikgu sambung dengan soalan 2. Okey, soalan 2, kalau kamu baca dalam buku teks, dia bagi PQVU ialah segi 4 tepat. Okey, ini adalah segi 4 tepat. QRSV ialah segi 4 selari. So bila segi 4 selari, maksud dia panjang SR sama dengan VQ, panjang RQ sama dengan SV. So dia punya ciri-ciri lagi tadi macam mana? Dia punya ciri-ciri sudut yang bertentangan adalah sama. So bila sini Q, sini pun Q. Okey. Dan segi 4 tepat, dia punya sifat sudut 90 darjah. Okey. So sekarang kamu kena cari X dengan Y. So sekarang kamu tengok X dulu. Okey, kita mau cari X. Sini dia bagi 42 darjah. Okey, tadi dia bagi STUV ni ialah trapezium. Okey, sini 42 darjah. Ini ialah sudut tegak. Okey, sudut tegak ni termasuk 42 darjah. So, untuk kamu cari X, kamu kena tahu sudut VSR. Okey, jadi kita mau cari sudut VSR. 90 darjah tolak 42 darjah. Kamu akan dapat 48 darjah. So, sini 48 darjah. So, kita cari X. So, untuk cari X, kita akan guna bab 8 hari itu sudut pedalaman. Okay, di mana bila garis selari, kedua-dua ini akan jadi sudut pedalaman. So, jumlah sudut pedalaman sama dengan 180. Okay, untuk kita cari X, 48 darjah tambah X sama dengan 180 darjah. Okay, so X sama dengan 180 darjah tolak 48 darjah. Okay, so 180 tolak 48, kamu akan dapat 132 darjah. So, sini 132 darjah. Okay, untuk cari Y, kamu kena tahu sudut sebelah sini. Okay, kamu kena tahu sudut sebelah sini, sudut RQV. So, sudut RQV bertentangan dengan 48 tadi.
Okey, so bila bertentangan sudut dia akan sama, artinya sini ialah 48 darjah. Jadi untuk kita cari Y, 48 darjah tambah 90 darjah, kamu akan dapat 138 darjah. So kamu dapat Y. Okey kelas, sekarang cikgu tunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga dan sisi 4. Okey, ini soalan cikgu ambil dari latih diri 9.3D muka surat 218. Okey, dalam buku teks diberitahu PQRU ialah segi 4 selari. So cikgu tandakan anak panah sebelah sini menandakan dia segi 4 selari. Kemudian PTS, QRS dan RTU ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey. So sini X dia suruh cari dan sini Y. Okey. Untuk kita cari X, yang pertama kamu kena cari sudut URS, sudut sebelah sini. Okey, kalau cikgu tanda sebelah sini sudah guna tanda pen merah, ini ialah sudut selang seli. So bila sudut selang seli, atas ni 48 darjah, yang di bawah ni pun akan 48 darjah. Okey. So untuk kita cari X, ini ialah segitiga. Okay, ini bentuk segitiga. So kalau kamu ingat sifat segitiga, sudut peluaran sama dengan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. So untuk kamu cari X, so X sama dengan 24 darjah tambah 48 darjah, 72 darjah. Okay, so X ini 72 darjah. Sekarang kamu kena cari sudut PQR dengan URQ. So sudut PQR segi 4 selari, kalau kamu tengok sifat dia, sudut bertentangan mempunyai sudut yang sama. So bila yang ini 48 darjah, bertentangan dia akan dapat 48 darjah. Okey, manakala sudut QRT, iaitu sudut sebelah sini, kita akan guna rumus sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus. Jadi 180 darjah tolak 48 darjah, kamu akan dapat 132 darjah. Okey, artinya sini ialah 132 darjah. Baru kita boleh cari Y. So untuk cari Y, kita guna sifat sisi 4 di mana jumlah pedalaman sisi 4 ialah 360 darjah. Okey, so kamu cari 48 darjah tambah 132 darjah tambah 72 darjah tambah Y sama dengan 360. So jumlahkan ketiga-tiga sudut ni. Kamu akan dapat 252 darjah tambah Y sama dengan 360 darjah. So Y sama dengan 360 darjah, pindahkan ke sebelah kanan, tolak 252 darjah. Kamu akan dapat Y sama dengan 108 darjah. Okey kelas, sampai di sini saja penerangan cikgu berkaitan dengan sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi 4 dan juga sifat-sifat sisi 4. Cikgu harap video ini dapat membantu murid-murid untuk mengulang kaji dan menguasai subtopik ini. Selepas ini cikgu akan berikan latihan untuk kamu siapkan. Assalamualaikum dan terima kasih.